Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua pelajar-pelajar cikgu dekat rumah sana yang tengah tengok video ni. Cikgu doakan korang sentiasa sihat dekat mana-mana pun korang berada. Okey, so untuk kelas sejarah kita kali ini kita akan buat sama juga macam kelas yang kita dah buat pada minggu sebelum ini, iaitu kita akan belajar secara online. Okey, kita akan belajar melalui video. Okey, jadi untuk kelas kita kali ini kita akan terus masuk kepada sejarah tingkatan 3, iaitu bab yang ketiga, iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, bab yang sebelum ini iaitu bab 2, kita dah belajar pasal pentadbiran negeri-negeri Selat, betul tak? Jadi sekarang ni kita akan masuk kepada bab 3, iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, jadi untuk bab 3 ni kita masuk dulu kepada 3.1. 3.1 tajuk dia ialah kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga di Pahang. Okey. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dengan Pahang ialah antara negeri-negeri yang dekat Malaysia ni yang kaya dengan hasil biji timah dengan emas. Okey. Pengurusan hasil bumi yang baik, maksudnya kebolehan negeri-negeri ni menguruskan hasil bumi ni dengan baik, dia telah menjadikan negeri-negeri ni kaya dan makmur. Okey, maksudnya diorang pandai menggunakan hasil itu dan diorang mendatangkan kekayaan dekat negeri diorang sendiri. Okey. Kekayaan dekat negeri-negeri ini yang menyebabkan diorang ini menjadi sasaran oleh kuasa-kuasa luar seperti Aceh, Belanda, British. Okey, diorang cuba untuk menguasai negeri-negeri ini sebab diorang ada hasil biji timah dengan emas. Okey, so kita tengok dulu slide yang ini. Okey, kekayaan biji timah. Okey, tengok sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka, biji timah merupakan barang dagangan yang penting di negeri-negeri Melayu. Okey, biji timah. Pelumbungan biji timah berkembang dari abad ke-15 hingga abad ke-19. Okey, so pelumbungan biji timah ni dah ada sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Okey, sekarang kita akan tengok perkembangan pelumbungan biji timah ni daripada abad ke-15, abad ke-16 dan 17, abad ke-18 dengan abad ke-19. Kita akan tengok untuk setiap abad macam mana pelumbungan ini dia berubah daripada tempat ke tempat. Okey, kita tengok untuk abad ke-15 dahulu. Untuk abad ke-15, pelumbungan biji timah ni diusahakan oleh orang Melayu di lembah sungai untuk kegunaan tempatan dan juga biji timah ni diorang perdagangkan. Okey, diorang jual. Lepas tu perdagangan biji timah dijalankan di bawah pengawasan pembesar-pembesar Melayu. Maksudnya kawasan-kawasan pelumbungan ni dia ada tuannya. Maksudnya ada yang memiliki setiap lumbung ni lah. Lepas tu akan ada orang yang melumbung dan orang ni akan dibayar upah. Okey, kita tengok poin seterusnya. Pembesar Melayu yang merupakan pemilik lumbung membekalkan semua keperluan perbelanjaan kepada pelumbung-pelumbung tu. Keperluan perbelanjaan tu apa? Keperluan perbelanjaan tu dia macam upah lah kepada pelumbung-pelumbung ni. Okey, sebab takkanlah diorang buat kerja semata-mata diorang suka-suka je, tahu tak? Diorang akan dapat upah. Upah tu ialah keperluan perbelanjaan nilai yang pemilik lumbung ni akan bekalkan. Seterusnya, pembesar Melayu memperoleh kawasan pegangan melalui surat tauliah daripada Sultan. Maksudnya kawasan lumbung tu dia dapat memiliki kawasan tu hanya melalui surat tauliah daripada Sultan. Kalau Sultan kata dia yang memiliki kawasan tu, baru dia akan dapat. Okey, kalau tak dia tak boleh claim macam tu je suka-suka, tak boleh. Dan last sekali ialah Sultan turut menerima bahagian daripada pegangan biji timah. Maksudnya hasil daripada perdagangan biji timah tu Sultan pun akan dapat juga. Okey, kita tengok slide berikutnya. Kita tengok untuk ini abad ke-16 dan abad ke-17 pula. Okey, tadi abad yang ke-15, so ini untuk abad yang ke-16 dan ke-17. Okey, untuk abad ke-16 dengan abad ke-17 ni, Perak merupakan pelabuhan utama yang dikunjungi oleh pedagang, khususnya daripada Portugis untuk mendapatkan biji timah. Okey.
Okey, poin yang kedua, dia bertumpu di sepanjang Sungai Perak dan juga anak sungai di daerah sekitar Kuala Kangsar dan Kelian Intan. Okey, cikgu nak korang bagi perhatian dekat nama-nama tempat ini sebab ini akan ada dalam soalan nanti. So korang kena ingat dekat mana kawasan dia. Okey. Yang ketiga, poin yang ketiga, pada tahun 1616, biji timah mula dilombong di Manjung dan beruas. Okey. Masuk tahun 1616, biji timah ni mula dilombong dekat Manjung dengan beruas, pun dekat Perak juga. Okey. Lepas tu kekayaan Perak menyebabkan Aceh meletakkan Perak sebagai negeri naungannya. Tapi apa yang Perak buat ialah Perak dia menggunakan biji timah yang dia ada tu sebagai bahan yang bernilai untuk mendapatkan perlindungan daripada Portugis yang masa tu tengah ada dekat Melaka. Okey. So dia macam bagi biji timah tu kepada pihak Portugis dan meminta Portugis untuk melindungi dia daripada Aceh. Okey. Okey, kita tengok slide berikutnya iaitu abad ke-18. Tadi abad ke-16 dengan 17. Sekarang kita tengok untuk abad yang ke-18. Okey, abad yang ke-18 ni kita tengok kepada dua negeri, okey, dekat Perak dengan dekat Selangor. Okey, dekat Perak perlombongan ini diusahakan di kawasan larut seperti Kerian, Kurau, Larut, Terung dan juga Beruas. Okey, disebabkan hasil perlombongan biji timah ni banyak, jadi Sultan Perak iaitu Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah, dia telah membuat perjanjian dengan Belanda dengan Belanda dekat Melaka untuk urusan jual beli biji timah ni. Okey, so Sultan Perak dia gunakan biji timah ni dan dia jual kepada pihak Belanda dekat Melaka. So hasil tu negeri Perak yang dapatlah. Okey. Okey, lepas tu kita tengok poin yang kedua iaitu menjelang akhir abad ke-18, pengeluaran biji timah merosot dekat Perak akibat aktiviti penyeludupan biji timah kepada British di Pulau Pinang melalui Sungai Kurau. Okey. Dia menyebabkan kemerosotan dalam aktiviti pelombongan biji timah ni sebab hasil dia tu diseludup. Okey. Kita tengok dekat Selangor pula. Dekat Perak dah habis, sekarang kita beralih kepada Selangor pula. Okey, dekat Selangor perlombongan ini diusahakan di Kuala Sungai Selangor. Okey. Lepas tu dekat Selangor sama juga macam dekat Perak tadi yang ada urusan jubilee, dekat Selangor pun ada juga Sultan Ibrahim. Pada tahun 1790, Sultan Ibrahim dia menandatangan untuk jual beli dengan pihak Belanda, okey, menggunakan hasil biji timah ni, okey. Sebab hasil biji timah ni boleh mendatangkan kekayaan dekat negeri diorang, jadi diorang pun jual hasil pelombongan tu. Okey, sama macam dekat Perak tadi. Kita beralih pula kepada abad yang ke-19, okey. Ini ialah abad yang ke-19. Okey, untuk abad yang ke-19 ni dia adalah zaman di mana pelombongan biji timah ni menjadi sangat penting, okey, abad yang ke-19 ni. Okey, so untuk poin yang pertama, perkembangan pelombongan biji timah ini telah menjadikan negeri Perak, Selangor dan juga negeri Sembilan sebagai pengeluar biji timah yang utama di dunia. Okey, di dunia, okey, bukan dekat tanah Melayu, dekat dunia. So ramai kuasa-kuasa luar yang datang dekat tanah Melayu dulu-dulu untuk mendapatkan hasil pelombongan biji timah ni. Okey. Lepas tu kita tengok yang kedua, poin yang kedua. Okey, cikgu nak korang ingat perkataan-perkataan yang cikgu dah highlight warna merah tu di Larut, Lembah Kinta, Jugra, Kuala Lumpur, Luput, semua ni cikgu nak korang ingat nama-nama tempat ni. Okey, kita tengok poin yang kedua. Di Larut, Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim telah memajukan perlombongan biji timah di Kelian Tau dan juga di Kelian Baru. Okey. Nama-nama ni pun korang kena ingat juga sebab dia akan tanya siapa yang mengusahakan kawasan-kawasan ni. Okey. So untuk dekat Larut dia diusahakan oleh Long Jaafar dengan Ngah Ibrahim tu, dua orang tu. Lepas tu kita tengok poin yang ketiga, Lembah Kinta. Lembah Kinta pun dekat Perak Larut dekat Perak, Lembah Kinta pun dekat Perak. Okey, Lembah Kinta menjadi pengeluar biji timah utama dunia pada akhir abad ke-19. Dan pada 1870-an, Sultan Ismail mengusahakan kawasan perlombongan baharu di Lembah Kinta. Okey, pada 1870-an. Siapa yang usahakan? Sultan Ismail. Okey, diusahakan kawasan perlombongan baharu dekat Lembah Kinta ni. Okey, lepas tu kita tengok tempat yang ketiga iaitu Jugra. Jugra ni dah masuk kawasan Selangor Jugra telah menjadi pusat pengutipan cukai biji timah di Selangor.
Jugra dijadikan pusat pentadbiran Kesultanan Selangor oleh Sultan Abdul Samad. Pedagang yang membawa keluar biji timah melalui Sungai Langat untuk dibawa ke Pelabuhan Melaka akan membayar cukai dekat Jugra ni. Okey, diorang akan bayar cukai dekat situ dan diorang akan bawa hasil pelombongan biji timah tu ke Pelabuhan Melaka. Apa yang dibuat dekat Pelabuhan Melaka tu, hasil-hasil pelombongan tu akan dijual lah. Okey. So kita tengok poin yang yang kelima. Okey, Kuala Lumpur tu yang cikgu highlight warna merah, Kuala Lumpur tu. Okey, Kuala Lumpur menjadi pusat pengeluar biji timah yang penting di Selangor pada tahun 1860. Okey, Kuala Lumpur yang kita kenal sekarang ni. Okey. Biji timah berjaya di Lombong, di Ampang. Dekat kawasan Ampang dulu, kawasan pelombongan biji timah. Lepas tu kita tengok poin bawah dia. Kejayaan melombong biji timah mendorong ramai orang Melayu dan Cina membina pertempatan sehingga terbentuknya Bandar Kuala Lumpur yang kita kenal hari ini. Okey, disebabkan hasil pelombongan inilah kawasan Kuala Lumpur tu ramai penduduk dia. Okey, sebab kat situ dulu ada hasil biji timah, jadi dia orang banyak bina kawasan pertempatan kat situ sampailah sekarang ni. Okey, jadi kawasan yang padat. Okey, dan poin yang terakhir ialah di Lukut. Okey, Lukut ni terletak dekat mana? Lukut ni pun terletak dalam kawasan Selangor juga. So, Lembah Kintar, Larut dengan Lembah Kintar dekat Perak, Jugra, Kuala Lumpur dengan Lukut, tiga ni dekat Selangor. Okey, untuk Lukut, Raja Jumaat berjaya menjadikan Lukut sebagai pusat perdagangan biji timah yang terkenal. Siapa yang jadikan dia? Raja Jumaat. Ingat nama Raja Jumaat tu. Okey, so kita tengok untuk kekayaan hasil emas pula. Okey, ini ialah kita dah masuk pada kekayaan hasil emas. Kekayaan hasil emas ini berdasarkan sumber daripada India, Semenanjung Tanah Melayu dikenali sebagai Suvarna Bumi yang bermaksud bumi emas. Dan pada abad kedua, ahli geografi Yunani iaitu Claudius Ptolemy, dia menamakan Semenanjung Tanah Melayu ini sebagai Golden Chersonese yang bermaksud semenanjung emas. Okey, untuk menunjukkan kekayaan hasil emas yang ada dekat Tanah Melayu masa tu. Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Ini juga menerangkan pasal kekayaan hasil emas yang ada di Tanah Melayu dulu-dulu. Okey, kita tengok poin yang pertama. Poin yang pertama ialah pelombongan emas tertumpu di kawasan jalur emas yang sebahagian besarnya terletak di negeri Perak. Jalur emas ni maksudnya apa? Jalur emas ni maksudnya dekat kawasan sungai atau tempat itu memang ada banyak hasil emas. Okey. Poin yang kedua, kawasan tersebut meliputi kawasan perlombongan di Raub yang berkeluasan 14,000 batu persegi. Okey, menariknya dari mana dapat nama Raub ni ialah pelombong-pelombong ni diorang jumpa seraup emas dalam setiap dulang yang diorang tapis tu. Seraup ni maksudnya segenggam emas. Jadi daripada seraup emas tu diorang namakan tempat tu sebagai Raub. Okey, dari situ dia dapat nama Raub. Okey, lepas tu kita tengok poin yang ketiga. Poin yang ketiga ialah sejak abad ke-13 hasil emas menjadi ekspor utama Pahang dan turut diperdagangkan di Melaka. Okey, so hasil emas yang diorang dah dapat dekat Pahang ni turut diorang perdagangkan dekat negeri Melaka dulu-dulu, sebab Melaka kan sebuah pelabuhan yang strategik. Kita semua tahu kan, Melaka dulu diorang banyak urusan jual beli dengan dekat pedagang-pedagang kan. Jadi emas pun salah satu barang yang diorang perdagangkan juga dekat Melaka. Okey. Poin yang keempat, Sultan Pahang menjadikan emas sebagai hadiah kepada negeri-negeri lain. Okey, Sultan Pahang dia jadikan emas ni sebagai hadiah untuk dibagikan dekat negeri-negeri lain. Okey. Yang kelima, masyarakat tempatan menjadikan emas ni sebagai barangan perhiasan yang diorang pakai untuk perhiasan, yang suka-suka untuk melawar-lawar. Lepas tu manakala pending emas pula bertatahkan batu permata adalah untuk dipakai oleh golongan diraja. Okey, pending emas tu macam mana? Pending emas tu rupa dia macam ini Okey, ini ialah pending emas. Pending emas ni dia pakai dekat bahagian pinggang tu dia pakai dekat bahagian pinggang. Okey, lepas tu kita tengok pula poin yang seterusnya iaitu poin yang keenam. Di Pahang,
Kegiatan perlombongan emas banyak dijalankan di sekitar Sungai Tembeling, Sungai Jelai dengan Sungai Semantan. Okey, dekat tiga sungai ni, okey, banyak dijalankan kegiatan perlombongan emas. Okey, jadi pada poin yang ketujuh, pada abad ke-16 dengan abad yang ke-17, kaedah perlombongan emas dipaham menggunakan kaedah mendulang dan juga kaedah melampam. Okey, pelombong-pelombong dekat sini, dekat Pahang tu, pada abad ke-16 dengan 17, diorang menggunakan kaedah mendulang dengan melampam. Okey, lepas tu dengan kekayaan hasil emas yang diorang dapat, dengan banyaknya kekayaan ni, dia telah menarik minat pelombong Cina yang ada dekat Kelantan, Perak, Negeri Sembilan. Okey, pelombong Cina ni yang ada dekat negeri-negeri ni, diorang pun datang dekat Pahang untuk dapatkan juga hasil emas tu. Tapi start daripada situ diorang dah pakai kaedah melampam sahaja. Okey. Okey, pada abad ke-19, Sultan Ahmad dia telah memberikan konsesi kepada orang Eropah untuk memajukan dia punya aktiviti pelombongan dekat Pahang ni. Okey, dia minta tolong orang Eropah untuk majukan aktiviti pelombongan dia. Lepas tu apa yang orang Eropah ni buat ialah tengok poin yang ke-8. Seiringan dengan kemasukan pelombong dari Eropah pada abad ke-19, kaedah melombong menjadi semakin baik kepada kaedah lombong dedah dan juga kaedah lombong bawah tanah. Okey, so orang Eropah ni dia jadikan kaedah melombong tu lagi maju. Okey, so cikgu rasa sampai situ saja kita cover untuk 3.1 dahulu untuk kelas kali ini. Kelas akan datang kita masuk untuk 3.2 pula. Okey, jadi untuk aktiviti yang cikgu nak pelajar semua buat untuk kelas kita kali ini ialah pelajar semua dah dapat modul, betul tak? Modul April. Dalam modul tu ada page 1 sampai 4 yang itu semua nota-nota ringkas yang cikgu dah sediakan untuk korang semua. Lepas tu untuk aktiviti yang cikgu nak korang buat, okey, cikgu nak korang buka muka surat 5 ni. Okey, ini buka muka surat 5 ni, korang kena buat muka surat 5 ini. Semua kena buat sebab yang ini semua topik yang cikgu dah ajar dekat muka surat 5 ni. Dan juga dekat muka surat dekat muka surat 10 ni aktiviti dekat muka surat 10 ni. Sebab ini pun mengenai topik perlombongan juga yang kita dah cover. Cuma soalan ini dia lebih kepada kebat dan korang perlu fikir sendirilah jawapan dia berdasarkan apa yang kita dah belajar. Korang apply pengetahuan itu dekat soalan ini. Okey, jawapan dia tak ada direct dalam teks. Okey, sebab itu nama dia kebat. Okey, so itu sahaja. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang tak faham ke, ada masalah ke, boleh tanya cikgu dekat grup WhatsApp. InsyaAllah cikgu akan try jawab. Lepas tu jangan lupa untuk like page Master Math Tuition Center dekat Facebook dan jangan lupa subscribe untuk dekat channel Master Math Tuition Center juga. Okey, InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan assalam sejahtera.